kepada saudara Izzuddin, Puan Sheila, rakan-rakan, guru, semua yang terlibat dalam kita punya sesi pada petang ini. Ucapan tahniah kepada semua yang dapat bersama meneruskan pelibatan kita dalam sesi yang tidak lain dan tidak bukan tujuannya ialah untuk meningkatkan kita punya keupayaan ataupun kemampuan kita dalam meningkatkan pengetahuan dan juga kemahiran, khususnya dalam bidang pembelajaran. Jadi mulai pada minggu ni saya akan fokus kepada pembelajaran bermakna. Mulai minggu ni dan minggu-minggu yang seterusnya dalam snippet ni saya akan fokus kepada deep learning. Dalam bahasa Inggeris kita gunakan istilah deep learning, ya, pembelajaran bermakna. Tetapi kita tak gunakan pembelajaran mendalam dalam bahasa Melayu, ya, sebab kalau kita lihat, kalau kita search di internet, deep learning ini dia banyak dikaitkan dengan machine learning ataupun dia panggil artificial intelligence. Itu bidang yang sedang berkembang dengan begitu pesat sekarang kan, AI, artificial intelligence. Tapi dalam konteks kita, kita banyak fokus kepada bukan machine learning, ya, sebab kita tak bermaksud nak bersaing dengan mesin pun, kan. Dan kerja kita bukan untuk bersaing dengan mesin. Kerja kita ialah untuk kita membangunkan potensi anak-anak secara holistik, yang itu lebih penting. Sebab mesin dia tak ada potensi yang holistik kan. Dia mesin, kita tahulah mesin dia berbeza dengan manusia. Manusia ni mempunyai potensi, dan potensi manusia ni banyak dimensi. Kalau kita tengok pada falsafah kita tu, dia ada sekurang-kurangnya 4 dimensi. Dia ada dimensi kerohanian, dimensi emosi, dimensi intelektual, okay? Dan dia ada dimensi fizikal yang kita panggil jeri tu kan. Jadi itu yang kita fokus dalam bidang pendidikan, ya? Kita nak bangun kompetensi berkenaan. Baik, hari ini saya akan bincangkan satu perkara saja, ada satu slide saja, okay? Iaitu non-learning. Pernah dengar ke istilah non-learning ini? Tak pernah kan? Dan tak ramai orang berbincang tentang idea non-learning. Sengaja saya kemukakan konsep ini, idea ini, untuk memberikan cikgu-cikgu semua bahan berfikir. Untuk mula memikirkan bahawa ada satu fenomena yang berlaku dalam bilik darjah kita, dalam kalangan anak-anak kita, anak-anak murid kita, yang kita sedar ataupun tidak sedar berlaku. Ya, yang dipanggil oleh seorang sarjana, Profesor Peter Jarvis, sebagai non-learning. Sebagai non-learning. Jadi ini saya petik daripada tulisan beliau 2012 kita silap saya, buku dia ni. Saya ada buku dia ni. Beliau menerangkan tentang mengapa non-learning ini berlaku. Non-learning ini bukan maksudnya anak-anak itu tak belajar tau.
Ya, dia anak-anak tu belajar. Tapi masalahnya, isunya ialah dia tak belajar apa yang cikgu nak dia belajar. Dia belajar benda lain. Okay? Bukan maksudnya they have not learned anything. Saya kata kat situ. But in reality, the student might have learned a lot. But not always what the teacher intended. Dia tak belajar apa yang cikgu hasratkan, cikgu rancangkan untuk dia belajar. Kan dua benda yang berbeza, nampak macam belajar. Tapi dalam realiti, dia tak belajar apa yang cikgu rancang ataupun apa yang cikgu sediakan. Boleh nampak maksud saya tu, point tu. Itu yang apa kata yang diapakan oleh, sorry, ni kenapa pula ni keluar. Saya tutup ya, saya punya ni. Okey. Jadi itu yang dimasukkan dengan non-learning. Yang dikatakan oleh Peter Jarvis tadi tu. Dia belajar, tetapi dia tak belajar apa yang cikgu hasratkan dia untuk belajar. Isunya ialah, adakah apa yang cikgu hasratkan untuk dia belajar tu dia tahu? Anak-anak tahu tak apa yang cikgu hasratkan untuk dia belajar? Itu persoalan yang kita mesti tanya diri kita. Adakah semua anak-anak dalam kelas itu tahu, kita ada 25 orang murid, 30 orang murid dalam kelas kita tu, adakah setiap anak-anak berkenaan tahu apa yang dia perlu belajar pada hari itu? Kan? Itu persoalan yang pertama lah. So teachers aim and objects were not fulfilled. Jadi kita tak dapat memenuhi matlamat ataupun apa yang sepatutnya. Okay? Ini ada itu yang kita kena fikirkan selalu. Bila kita masuk saja dalam kelas ataupun bila kita merancang kita punya pengajaran, pembelajaran, selalu tanya diri kita sendirilah. Bagaimana kita boleh memastikan bahawa fenomena non-learning itu tidak berlaku. Ada seorang lagi sarjana, sarjana yang seangkatan dengan Peter Jarvis ini, iaitu Noah Elleris. Noah Elleris dia menggunakan istilah mislearning. Dia gunakan istilah mislearning. Dia gunakan istilah itu sebab dia kata it was not only non-learning in relation to intended learning, tetapi ianya adalah disebabkan oleh kerana fokus guru-guru. Guru-guru dia tak fokus kepada pembelajaran, tapi dia lebih fokus kepada pengajaran. Okey. Ulang sekali lagi ya. Kedua-dua sarjana ni berpendapat fenomena non-learning ini berlaku kerana guru-guru selalunya memberikan fokus lebih kepada pengajaran. Kalau dia nak merancang pun, dia merancang objektif pengajaran. Dia tak merancang apakah hasrat pembelajaran. Dan benda ni saya akan bincang lagi pada perjumpaan yang akan datang. Mengapa pentingnya guru-guru mulai memberikan fokus lebih
kepada hasrat pembelajaran berbanding dengan objektif pengajaran. Ya. Jadi ada dia punya apa nanti lah. Ada dia punya proses, ada dia punya teori-teori ataupun hujah-hujah berkenaan dengan perkara ini. Jadi saya ingat hari ini saya tekat tu dulu supaya idea ni cikgu boleh fikirkan, renungkan sama ada fenomena ini berlaku atau tidak dalam kelas ataupun dalam bilik belajar cikgu-cikgu semua, dan boleh kita jadikan sebagai panduan. Mungkin setakat itu dulu. Puan Sheila, saya punya perkongsian snippet pada minggu ini. Terima kasih.